Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, saudara semua. Sihat. Kita campurkan yang bukan daripada Raja Jabatan Dakwah siapa? Kenapa depan? Jabatan Dakwah belakang. Dan kalau bukan Jabatan depan, yang belakang memang Jabatan Dakwah. Yang lelaki dia yang bukan daripada Jabatan Dakwah, daripada Pusat Dakwah. Seorang lagi. Okey, 2, 3, 4. Okey, yang lelaki yang dakwah kat belakang, seorang depan. Okey. Itu trik mungkin lelaki perempuan ke boleh tengok nanti kan. Okey. So hari ni kita boleh teruskan ya. Okey, yang mungkin daripada Pusat Dakwah mungkin tahulah kan nama saya Dr. Siti Jamiah binti Abdul Jalil. Ada tak kisah kenalkan nama? Nama lagi apa lagi kita kenal? Okey, apa lagi yang kamu nak tahu tentang saya? Ha? Dah kahwin dah, 4 orang dah. Dah available umur memang dah boleh tahu. Kan? Okey. Sebab hari ini kita belajar psikologi sosial dari perspektif Islam. Jadi kena banyak mengetahui tentang orang. So, apa lagi nak tanya? Okay. Tinggal kat mana sekarang? Saya tinggal dekat Meru Kelang. Okey. Cuba dia dekat kapal ke Meru Kelang ke? Kat mana tu? Tu di kapal? Kat jalan apa? Jalan UMNO. Jangan persepsikan apa-apa ya. Jangan prejudis apa-apa ya. Okey, tak ada betul di jalan UMNO, saya jalan dusun. Ada jalan kopi, jalan mangga, jalan apa lagi dia? Macam jalan buah lah yang ada. Okey. Yang hujung sana tadi, mana kat ni? Kapal betul. Bukan kapal. Batu 12 kapal. Okey, batu 12 kapal. Okey. Jauh tak? Boleh tumpang saya balik kampung. Okey. Belajar dulu dekat masa degree UM, ambil dakwah. Master kat sini. Tapi sains sosial, psikologi, saya ambil bidang psikologi. Lepas tu sama ada kat UM, PhD, combine dakwah dengan psikologi tu kan. Sebab kita nak kaji. Terima kasih. Terima kasih ya. Kita nak tahu kan. Interest hidup mungkin daripada Allah tu dah, daripada kita kecil tu Allah dah aturkan kita ni insting ke arah mana kan. Mencari tentang manusia tu daripada kecil. Kenapa manusia macam ni? Kalau pandang manusia teruk je. Kalau pergi mall tu, orang paling teruk sekali kat dalam mall tu saya. Habis keluar mall tu bukan beli barang, dia pening je. Lepas tu jarang nak pergi mall Sehingga dah kenal manusia, maka saya dah seronok dah jalan dekat mall. Sebab saya dah tahu dah. Sebab nak, okey. Teman-teman tak ada judge lah. Lepas dah tahu je kita tak ada judge lah. Tapi sebelum kita tahu, kita akan macam ni. Kenapa macam ni Kenapa benda tu pun nak beli? Penting sangat ke benda tu? Okay. So, alhamdulillah. So, kahwin. So, kalau tengok kata lelaki ke perempuan suka shopping? Salah. Tak boleh buat seperti macam tu ya. Saya suami saya suka shopping. Saya tak suka shopping. Dan saya belajar pada dia lah untuk shopping ya. Duduk kat KL, sepanjang KL 4 tahun tak masuk Sogo, tak pernah Dah kahwin, nak pergi cari minyak ni, baru kita masuk Sogo. Macam itulah. Jadi kita tak boleh cakap perempuan ke yang suka shopping, betul tak? Tapi kalau kahwin nanti suami bawa, memang kita sukalah. Okey? InsyaAllah. Okey. So kita teruskan pada hari ini, kita akan masuk ke tajuk kita ialah psikologi sosial dari perspektif Islam. Okey, kalau bidang psikologi kita akan bincangkan psikologi sosial Psikologi sosial ni, kalau psikologi sosial dari perspektif Islam ni, mungkin kalau kamu cari rujukan dia agak kurang lagi kan. Tapi sebenarnya tak ada jauh pun. Lepas kita mengkaji tentang psikologi, lepas pengalaman saya belajar psikologi dan agama dan sebagainya, dia
lebih kepada macam ni. Banyak aspek psikologi ni kita boleh terima sebabnya dia adalah pengalaman, kajian-kajian manusia mengkaji tentang diri manusia. Tapi cuma satu je linking dia berdasarkan pengalaman dan fikiran dia saja. Dia bergantung pada fikiran dia saja, pengalaman dan fikiran dia. Tapi kalau kita daripada perspektif Islam, kita kena kaitkan, kita kena tengok sesuatu tu based on kita punya panduan, iaitu apa dia panduan kita? Sumber panduan kita apa? Al-Quran dan As-Sunnah, insya-Allah. Itu saja. Jadi kalau ada orang kata tak boleh pakai psikologi ni kan, bagi saya tak boleh. Sebab kita bukan tak boleh apa, sebab dia sebenarnya itulah kita. Contoh kita sakit apa ya, kita ada penyakit. Sebenarnya psikologi ni memang kaji macam kita kaji penyakit kita. Contoh, kalau kita kena COVID tu ni kita akan kita automatik kita akan buka internet kan. Hari ni kita kena COVID kan, kita test positif, kita mesti akan buka internet atau tanya kawan apa ubat yang sesuai. Jadi kita pun test ubat ni tak jalan kan, esok kita test lagi, ubat ni okey sikit. Kat situ lah bagaimana mungkin kita orang Melayu tak suka mencatat Jadi kalau luar negara atau orang ada watak-watak yang Allah bagi, dia suka rekod log. Seorang putih kan suka kalau pergi mana-mana travel, dia akan hari ini dia buat log video kan, dia log tu ataupun dia tulis, dulu dia tulis. Jadi sebenarnya tu ada ilmu yang berdasarkan pengalaman. So kita kena boleh terima, tapi ada teori-teori yang kita kena tolak lah kalau dia berlawanan dengan sumber Al-Quran dan hadis. Itu saja. Jadi so far banyak ilmu yang dalam tu kita boleh ambil. Dan kadang-kadang bila kaji hebat betul mereka boleh fikir tahap level tu. Yelah, kenapa? Sebab penyakit. Kita ada penyakit, kita akan cari. Kalau kita ada kanser, kita mungkin akan pakar dan ubat kanser ni. Ataupun kalau kita ada penyakit apa, kita akan jadi pakar lah lagi nak terus dong. Saya dah pakai ubat segala ubat yang ada, ini yang paling bagus. Kenapa? Yang ni kalau makan ni kesan dia, ni kesan dia. Okey. So itulah jadi whatever kita akan tengok daripada pelbagai sudut lah. Maksudnya di sudut psikologi sosial ni kita akan tengok, kita tak tolak yang psikologi pure punya teori, tapi kita, dalam sama kita ambil yang betul berdasarkan kita punya sumber lah, insya-Allah. Okey, sebelum tu kita pergi kepada definisi psikologi sosial. Okey, sebab ni ilmu tu datang daripada kita kena ambil asas pada ilmu dulu, iaitu psikologi sosial ialah kajian saintifik bagaimana pemikiran, perasaan dan tingkah laku individu dipengaruhi oleh orang lain. Kita nak kaji macam mana orang lain tu punya tingkah laku, pemikiran dia tu boleh pengaruh orang lain. Ataupun kita boleh pengaruh orang tu, ataupun orang tu boleh pengaruh kita. Macam mana boleh jadi macam tu? Itu psikologi sosial. Okey. Saya rasa slide ni ada dalam Google. Boleh tengok kan? Studi boleh tengok kan bro? Boleh masuk lagi. Kita follow dia. Kita start dia. Nanti tak ada dia. Okay, Google Classroom. Dia ada Google Classroom. Mungkin nanti slide ni akan dapat lah. Okey. Tapi boleh dah catat Okey. Kita nak tahu pemikiran, perasaan contohnya macam mana perasaan itu boleh pengaruh kita. Mula kita tak sedih, tiba-tiba duduknya je kita pun terpengaruh dengan rasa sedih dia. Contohnya media sosial, letak je tentang kesedihan, sedih. Sekarang ni Johnny Depp pun cerita kan. Siapa yang ikuti? Dia angkat tangan. Sebenarnya tak nak ikut kan, saya tahu semua tak nak ikut. Saya pun tak nak ikut, tapi dah tiba-tiba keluar je kat FB kita tu. Jadi dia terikut kan, jadi ada perasaan marah kan. Dekat siapa? Dekat Johnny Depp. Lelaki kan sokong lelaki masih kerja Johnny Depp lah kan. Perempuan tak sokong Amber. Sampai hati korang tak sokong perempuan. Okey. Asal ada sebab kan kenapa kita marah Okey. Dia merujuk kepada psikologi sosial kesan perkataan aksi ataupun kehadiran individu lain ke atas perasaan, pemikiran, sikap atau tingkah laku kita. Okey. Dia kalau ataupun dari definisi lain ni ialah perkataan kesan perkataan itu terhadap kita kesan orang tu hadir, so perkataan-perkataan itu memberi kesan kepada perasaan kita, pemikiran kita. Ahli politik biasanya akan muncul apa perasaan kita bila kita duduk dengan ahli politik, bila dia bercakap? Pengaruh apa? Rasa apa? Kagum. Kagum lagi. Rasa untuk
kita menjatuhkan kerajaan yang ada. Betul tak? Berkobar-kobar, macam mana benda tu boleh jadi? Padahal kita duduk biasa je, mula belajar kat UKM, mak suruh belajar UKM, tiba-tiba kita tengok pergi je mak program dia, program ceramah politik. Kita tu boleh naik van, apa tu, jeep, duduk belakang. Oh, setelah kita jatuhkan kerajaan sedia ada yang korup, integritas. So macam mana dia boleh pengaruh kita? Mula kita ni orang kampung je duduk balik datang nak belajar nak pergi kelas apa? Kelas CJ Counselling Syar'i ni. Jadi boleh terlibat pula dengan aktivitas. So macam mana So benda tu biarlah kita belajar nanti, okey. So psikologi sosial juga menguji idea dan teori yang dibuat menggunakan eksperimen yang sistematik. Okey. Jadinya psikologi sosial ni bukannya itu je tadi saya terangkan, dia adalah berdasarkan pengalaman. Dia buat kajian, kalau buat macam ni orang ni jadi macam ni, kalau cakap macam ni orang ni jadi macam ni, tingkah laku ni kalau ditambah macam ni akan jadi macam ni, bagi ganjaran orang tu akan ikut kan. Kalau orang politik dia kata alah bagi je duit 100 orang, dia mesti undi kita salah tak? Salah? Betul? Salah cakap lah bagi RM1 je tu undi kan, macam tu. Tapi ada juga watak kita kan, jadi kita kena gaji lah. Tentang rakyat Malaysia macam tu kot? Tak gaji je buat puan politik kan, sebabnya itu je antara yang terdekat Macam-macam lagi, contoh kalau belajar apa? Kenapa student suka pergi masuk kelas? Antara faktor-faktor dia. Pergi kelas tu tak penting. Antara ni ramai datang banyak kali. Antara ni cuba kita tahu tak? Suasana pembelajaran. Suasana tu apa? Semangat. Siapa yang bagi semangat tu? Pesyarat tu kita jadi semangat, seramai-ramai nak datang. Okey, tu antara faktor yang pengaruh lagi. Bukan di waktu pagi jadi tu ada tengah-tengah watak lah. Dia bukan orang pagi, dia orang malam Jadi kita orang malam lah kelas tu. Lagi apa lagi? Apa lagi faktor? Situasi yang menyebabkan datang kelas penuh. Kawan ada pergi. Kalau tak ada kawan yang best tu memang tak pergilah. Okay? Okey, lagi? Okey. Sebab tak nak pergi kelas tu. Ya Allah. Kalau boleh, ya Allah. Kelas tu ya Allah. Kenapa? Assignment tak siap. Itu diri. Okey, sikap diri saya itu assignment tak siap. Lagi? Lecturer panggil nama. Lecturer panggil nama. Kita kena buat kajian itu. Antara yang dia buat pelajaran datang, lecturer panggil nama. Saya tengok biasa. Sebab lecturer tu kita tak nak panggil, tapi bila sebut siapa nak volunteer? Tak ada. Jadi terpaksa lah panggil. Okey lagi? Suasana tak best. Suasana tu apa? Dia kena objektif. Faktor kawan-kawan yang tak best, korang jadilah kawan-kawan yang best supaya dapat panggil dia tahu orang nak datang. Jadi kawan tak best tu kawan tak datang. So dah kita mengganggu emosi orang lain Jadi masalah kadang-kadang kita tak tahu yang kita punya kawan yang tak best. Itu masalah kita kan. So siapa yang berani bagi tahu yang dia tu adalah kawan yang tak best? Okey, so itu antara yang kita akan tengok nanti. Okey, ahli psikologi personality memberi fokus kepada apa perbezaan psikologi sosial dengan bidang lain Ada orang cakap apa beza dengan sosiologi Jadi dia satu bidang ilmu kalau pergi kat sains sosial, sosiologi yang panggil So keliru, psikologi sosial dan sosiologi tu apa? Okey. Ahli psikologi personality memberi fokus kepada perbezaan individu dan tidak memikirkan pengaruh sosial. Okey. Dalam bidang psikologi kita akan kaji tentang personality. Ada orang baca tu dari sudut personality. Mungkin kalau siapa yang dalam kelas saya sekarang saya ada cerita tentang personality Jadi orang ahli psikologi personality dia fokus kepada personality. Contoh tadi Hamis. Okey, tak suka kelas pagi. Itu biasanya wataknya orang bukan pagi. Dia malam. Malam dia jaga pula. Betul? Malam tu tak tidur pukul 10 tu memang macam mustahil lah. Betul? Sebab dia malam. Tak saya suruh dia tidur pukul 9. InsyaAllah dia akan bangun pagi. Ada watak itu.
Saya pun antara yang dulu lah sekarang ada anak tak ada memang kena bangun pagi kerja semua kena bangun pagi. Tapi ada orang yang macam tu. Tapi selalunya kita tidur awal lah selalunya Okey, jadi dia fokus pada personality. Dia cakap orang ni wataknya apa dia? Wataknya apa? Orang ni apa dia? Happy go lucky. Dia introvert extrovert contohnya kan. Okey, dia ni jenis suka social, bercakap. Okey, itu memang dah watak dia. Tapi kita tak boleh cakap dengan watak tu dia berwatak macam tu. Kalau bidang psikologi sosial, kita kena tengok aspek lain dia. So, tak cukup personality, kita kena tengok juga pengaruh sosial. Tapi kalau personality, psikologi personality, dia fokus pada personality, trait personality Okey, ahli sosiologi pula melihat tingkah laku kumpulan, manakala psikologi sosial melihat tingkah laku individu. Okey, kalau yang sosiologi saya kata tadi, dia mengkaji grup. Kenapa grup tu berwatak begitu? Atau kenapa kaum tu begitu? Kenapa kumpulan kampung tu begitu? Kenapa masyarakat tu begitu? Dia kaji masyarakat, dia tak kaji individu. Tapi kalau psikologi sosial, dia kaji individu seorang. Kenapa dia berwatak macam tu? Satu, personality dia. Satu lagi, mungkin ada faktor, mungkin dia pada mak ayah dia. Kan? Mak ayah dia ke apa? Itu antaranya lah dia kaji. Ataupun mungkin persekitaran dia, adik-beradik dia anak nombor apa ya? Contohnya, dia anak nombor apa ya? Oh, dia ada kakak, ada abang. Dia besar tu macam mana ya? Itu orang psikologi sosial. Dia akan tengok situasi yang ada. Psikologi sosial merupakan salah satu cabang untuk memahami tingkah laku individu yang kompleks dan tidak terhad hanya memahami dari sudut personality. Jadi tak cukup. Oh, dia ni watak dia introvert kan, tak suka campur orang. Introvert ni suka duduk seseorang. Jadi kemungkinan dia adalah orang suspek yang kita rasa dia yang menggodam komputer UKM. Sebab dia tak suka campur orang. Biasanya yang suka menggodam ni orang yang introvert. Boleh tak macam tu? Tak boleh macam tu kan? Kita kena kaji balik situasi dia ada orang yang tengah-tengah kan. Ada yang macam tu, so kena kaji betul-betul. Tak boleh tengok dari satu sudut saja. Okey, psikologi sosial dari perspektif Islam psikologi sosial dari perspektif Islam memberi tumpuan kepada skop psikologi sosial sedia ada namun perbincangan kita berdasarkan perspektif Islam. Setiap kali bincangan kita akan tengok apa yang selaru dengan Islam tu dan kita ada teori base kita. Kita ada teori Al-Ghazali banyak bincang tentang sosial psikologi sosial. Sebenarnya tak payah. Hadis-hadis Nabi tu pun memang merujuk banyak perkara tentang bagaimana psikologi sosial. Dia punya base teori, base apa yang kita boleh pandang daripada hadis dan juga Al-Quran Al-Quran tu dah sentuhlah Tapi sebab Nabi tu kan manusia bentuk tingkah laku individu, setiap individu. Islam tu datang untuk bentuk tingkah laku setiap individu. So bagaimana Nabi satukan manusia, satukan dan boleh ubah watak daripada jahil kepada tak bertamadun. Jahil kepada tak jahil kan senang. Bertamadun. Okey, kajian dan perbincangan bersumber ke Al-Quran, hadis serta pandangan sarjana Islam. Lepas tu mengkaji aturan yang ada ke Islam ke arah perkembangan psikologi sosial individu yang sejahtera. Okay? Target dia ialah kita nak tengok, kita nak bina psikologi sosial yang sejahtera lah berdasarkan pandangan Islami yang maksudkan psikologi sosial yang Islami. Saya suka guna Islam itu ialah selamat sejahtera. Okey. Antara dalil banyak saja jangan tersetak. Dalil psikologi sosial maksud dalil yang berkait dengan psikologi sosial tu iaitu surah Al-Ahzab ni saya bukan apa ni, saya secara kelas tu saya jumpa, saya ambil itu. Sebenarnya banyak lagi banyak okey. Apa? Siapa nak rasa? Khalid Ustaz. Ya Allah, terima kasih. Khalid. Siapa dia dah tunduk kan? Okey, saya dah faham dia tunduk dia tak nak baca. Kita suruh kawan sebelah tu baca. Okey. Itu secontohnya kan, kita dah boleh kongsi, boleh faham Bila kawan tu tunduk tanda tak nak. Tapi saya sebagai lecturer kalau ditunduk tu saya tak boleh dah cakap okey, tak payahlah saya nak buat tunduk, awak tak nak kan okey orang lain. Jadi akhirnya semua pelajar yang tunduk okey tak saya tak boleh. So ni saya baca terjemahan insya-Allah. Maksudnya wahai Nabi, tetaplah bertakwa kepada Allah dan janganlah engkau patuhi kehendak orang kafir dan orang munafik. Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Dan turutlah akan apa yang diwahyukan kepadamu dari Tuhanmu. Sesungguhnya Allah sentiasa mengetahui dengan mendalam akan apa yang kamu lakukan. Dan berserahlah kepada Allah, kerana cukuplah Allah menjadi pentadbir urusanmu. Okey. Berdasarkan ayat ini menunjukkan bahawa memang kita ni boleh dipengaruhi oleh orang lain.
watak kita kan. Jadi Allah pesan kita jangan menuruti orang kafir dan orang munafik. Atau lagi kalau boleh jangan berkawan ataupun ada berurusan dengan sesuatu, ada kan berurusan dengan sesuatu pihak yang Allah larang. Jadi menjadikan kita ni mudah pengaruh dengan golongan tertentu. Okey. Siapa yang mudah watak ada juga personality mudah terpengaruh. Ada tu dia. Dia memang kolor je, dia memang John. Okey, nak tanya John. M datang beli. Beli tak beli kata tak beli ya, beli lagi apa lagi? Kenapa dia? Yang payah betul nak dipengaruhi. Ya Allah, macam batu. Ya Allah, ada tak? Siapa yang rasa dia payah untuk dipengaruhi? Amin dah. Payah tak dipengaruhi ya? Sangat teguh. Istilahnya kalau ambil kepala dia balik kat dinding, batu terpecah, bukan kepala dia pecah. Ya. Teguh pendirian ya. Tapi ada sebab Allah cerita-cerita ke orang macam tu. Kalau semua orang jadi pengaruh, habislah kita mesti masuk ke longkang. Jom kita mesti masuk gaung kan. Jadi dengan ada Hamis, saya tak menentang. Macam masuk gaung. Okey, itu antaranya ya. Okey. Jadi kita boleh mudah dipengaruhi. Jadi itu antaranya Allah pesan pada kita. Ya Allah pesan ya bagi kita bila kita dengar tu, kita tanya kafir yang macam mana tu? Munafik tu yang kategori yang macam mana? Okey. So kalau ada firman Allah ni belajar pada munafik dan kafir tu, patut pegang betul-betul Kalau tak boleh Okey. Ini hadis, salah satu hadis. Banyak hadis Ini yang kebetulan saya nampak, saya jumpa daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, kemudian ibu bapanya yang akan menjadikan anak itu Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Okey. Itu menunjukkan bahawa kita ni boleh dibentuk daripada kecil lagi. Dan kemungkinan watak-watak kamu ni adalah dibentuk-bentuk oleh mak ayah kamu lah. Sebab tu berbeza-beza ya. Ayah seorang ni tegas kan. Ayah ni tak berapa tegas lah. Dia jenis yang lemah lembut. So lain sikit karakter anak dia. Ayah tentera, ayah polis, lain anak dia. Dia ada karakter. Orang cakap patutlah anak tentera memang macam ni lah wataknya. Saya anak tentera kan. Ada orang cakap macam tu Anak polis, patutlah anak polis. Tapi tak tahu apa maksud patut tu, tak tahu macam mana diukur daripada masyarakat ukur. Patutlah anak kacukan, patut cantik. Yang cantik je kacukan, yang tak cantik ni dia tak nak letak. Dia tak tahu kan kita ni kacukan. Aduh kan. Okey. Jadi so untuk tahu tentang psikologi sosial, base dia memang kena kenal diri. Sebab dalam Islam sangat penting kita ma'rifatun nafs, mengenal betul diri kita. Sekarang ni saya survey beberapa, kalau 10 orang saya tanya kan, 7 ke 6 ke 7 orang yang hampir kena. Maksudkan mana juga yang tak berapa jelas kan dengan dia tahu, cuma dia tahu dia dah baca buku, dia jawab exam tentang tu betul, tapi bila tanya secara dia masih tak tahu. Jawab exam okey, tapi bila tanya secara nilai penghayatan tentang siapa diri kita agak kurang. Termasuk budak, saya tanya termasuk budak pengaji Islam lah so hati-hati, so belajar betul-betul siapa diri kita, kenal betul-betul. Base-nya ialah Al-Quran lah, sumber Islam. Baca dia sebab sini. Itu saya masuk kelas, saya tanya kenapa tak tanya kenapa sepanjang hidup, kenapa kena solat? Ataupun kalau orang solat je ke macam mana? Kan dia tak argue, kenapa nak kena solat ni? Kenapa tak argue? Hampir 90% tak argue pun. Mak suruh solat mungkin masa kecil kan, so ikut je kan. Jadi potensi kenapa solat? Sebab wajib kan. Okey, bagus tu, bagus. Tetapi lebih bagus kalau faham kenapa kena solat dalam kehidupan. Okey, bukan sinilah tu. Okey. Okay, so kita kenal diri kita dulu. Okey, antara bidang psikologi sosial, antara yang dibincang psikologi sosial adalah konsep diri self concept iaitu pandangan dan penilaian terhadap diri, kepercayaan tentang diri sendiri. Okey, contoh tadi Hamis kan, bukan ramai yang kata dia keras,
berpendirian tegas, maka dia pun berpegang bahawa saya seorang berpendirian tegas. Dia dah set bahawa dia adalah diri berpendirian tegas. Ada orang tu dia cakap, saya rasa saya lawa. Walaupun dia tak pernah dengar orang cakap dia lawa, tapi dia rasa dia adalah orang lawa sekali. Sekarang tu dia rasa jalan tadi dia rasa dia lawa. Walaupun tak ada orang cakap dia lawa. Okey juga kan? Tadi orang cakap kan, ada tu dia dengar orang cakap, dulu dia rasa dia lawa, tapi dia orang cakap tak lawa. Dia kata tak lawa. Tak apa lagi. Dia kena lupa. Ni kurang sikit lah. Betul ke kurang sikit eh? Lepas tu lama-lama bila dia 3 orang tidak terkena, betul lah aku tak lawa balik mana. Aku tak lawa kot. Jadi dia pegang lagi dia tak lawa. Lama-lama tak tahu apa jadi apa sebab tak tahu kan. Yang kedua lah, dia murung tak lawa ataupun dia kemungkinan dia akan akan buat makeover. Tertukar make up kan, putih merah sini kan. Jalan. Orang langsung tak berani nak cakap dia tak lawa. Antara lawa sangat ataupun So itu tentang konsep diri. Kita yang pandangan kita pada diri kita apa? Kalau saya seorang budak yang saya seorang yang rajin. Saya rajin. Maka kita akan buat attitude rajin. Penting sebenarnya. Saya konsep ni adalah dasar psikologi yang paling penting, iaitu kalau kita dah set diri kita tu, saya bukan anak soleh, tak apalah, biarlah saya buat yang benda anak tak soleh tu, dia sikit dia pengaruh kita dia pengaruh tinggal laku kita. Tak apalah, atau al-sana tu, biarlah mak ayah seperti tak soleh, tapi saya akan buat apa yang Allah suka, maka dia kan buatlah apa yang Allah suka kan. Jadi dia lebih, itu ikhlas, dia bukan buat kerana mak ayah dia, tapi dia buat kerana Allah. Jadi dia akan terbaik dengan mak ayah dia, walaupun mak ayah dia selalu marah dia kan. Padahal dia tak tahu mak ayah marah tu mak ayah sayang kan. Okey. Dan seterusnya ialah tentang harga diri, self esteem ni kena dia hampir dia kalau perbincangan tu konsep diri dengan self esteem ni dia hampir sama, dia combination, tapi base yang utama iaitu self concept. Kalau self concept tu okey, biasa self esteem ni dia akan ikut. Positif atau tu positif lah bawah tu biasanya. Terbina berdasarkan penilaian kita terhadap diri kita lah. Tadi yang kita bincang tadi, bagaimana kita nilai diri kita, sama ada kita mungkin Amis dia berpegang berdasarkan penilaian saya je. Tak lah orang cakap tu aku tetap mempunyai aku kan. Jadi dia teguh kat situ. Ada orang tu dia memang tak boleh dipercaya. Kalau dia cakap mudah dia pengaruhi tu, aku rasa kau ni pakaian kau tak berkenal dengan kau. Ya ke? Aku kena tukar lah rasanya. Kau pakai macam aku ni. Aku okey tau. Orang selalu cakap aku ni bergaya. Kan? Betapa yakinnya dia kan? Okey. Jadi dia pengaruh orang lain pula sebab dia terlalu yakin. Kalau self esteem tinggi ni biasanya dia memang mahir mempengaruhi orang lain. Dia sebab self esteem dia tinggi. Kalau self esteem low ni biasanya dia akan macam okey. Ikut je, follow je biasanya. Okey. Masa paling penting mengenai diri ialah tempoh remaja dan dewasa awal. Di sini lah. Di sini. Saya tahu di sini orang mesti nampak orang nak jadi macam dia nak jadi macam tu. Kenapa Korea tu lawa lah? Putih boleh kan? Kan? Macam ada sama siswa dia yang ikut tu. Macam muka K-pop sikit tak? Bagus lah. Tim ni tak ada yang terpengaruh. Ni belum apa lagi dah. Dah rambut kat sini kan? Putih. Pakai foundation. Tapi, ya ke? Dewasa awal. Tapi ada dewasa pertengahan di tempat kerja saya tengok. Memang dah K-pop dah rambut macam ni. Dewasa pertengahan Dia punya nak kena confuse. Tapi lah masa paling penting mengenali diri Kalau tak kenal-kenal lepas dewasa awal ni, memang dewasa pertengahan dia akan jadi K-pop. Dah seterusnya. Make up ini cakap betul Jabat kat luar tu, lakinya pakai foundation. Saya dah terjadi dengan suami. Tebal dia foundation. Awak tu kenapa tak pakai foundation? Dia pakai foundation ni. Betul sekarang ni kita ada persaingan Kita ada, dulu kita je foundation, orang lelaki yang pakai foundation. Kita bersaing dengan orang tak tergaruh kan dengan lelaki pakai foundation kan? Tak dance apa-apa kan? Macam selamat. Okay? Itu tentang diri. Okay, ini elemen tentang diri kita yang kita kena faham betul-betul
Saya cuba buat rajah supaya saya cuba rajah mudahkan. Sebenarnya kita ada dua unsur, jasad dan juga ruh. Okey. Bila kita cakap tentang jasad, dia memang nampak fizikal. Dia mesti ada fizikal dia, iaitu jasad, body kita nampak. Okey. Otak kita nampak otak. Ada yang tak nampak otak? Siapa nampak otak? Otak sendiri, otak sendiri. Tak ada. Siapa nampak tu saya risau ni otak orang kita nampak otak orang yang apa-apa lah Lepas tu jantung. Ini adalah jasadi. Okey, jasad. Diri Okey. Yang dia punya ruh tu, ruhnya ialah otak tu, ruhnya akal lah. Jadi ini mudahkan Okey. Jantung tu hati lah. Bukan hati yang itu. Bahasa Inggeris hati apa? Yang jasad. Liver. Ya, bukan liver ni. Hati nurani. Hati nurani tu terletak di liver kita. Kenapa di situ? Kenapa? Kita bila terfikir sesuatu yang mendalam tu di sini, kegupan jantung tu akan berdegup hati. Dan seluruh ni dia punya base nya ialah kita mengandungi nafsu dalam diri kita. Sekarang saya letak diri ni adalah keseluruhannya. Okey? Sebab kalau nafsu tu macam ni, kita akan ada dengan body kita pun macam tu. Ya? Okey? Ni adalah punya itulah. So, dalam bidang psikologi ni dia kaji lebih fokus kepada otak dan akal. Sebab tu kajian dia mental health. Kalau pengajar bidang Islam ataupun Islam, dia bidang Islam ni, seperti Islam, dia akan kaji tentang hati, penyakit hati, penyakit hati. Ini penyakit mental. Tapi sebenarnya kita kena kaji dua-dua ni memainkan paling penting dalam mengawal ini. Tak cukup pengajar bidang pengajar Islam banyak fokus pada hati. Mental pun penting juga. Mental ni tanpa ilmu apa semuanya ada. Okey. Kalau awal tadi kita bincang pasal akal, alqab lagi nafs dan juga ruh. Kan? Jadi kita kena bincang. Kena ambil setiap penilaian, kena fokus juga kepada dua perkara. Dua perkara tu penting. Akal dan juga hati. Okey? Dari sudut jasadi memang kena jaga juga Otak saya jasad tak okey, maka tak okey. Jantung saya jasad tak okey, pun tak okey. Tersumbat dengan kolesterol yang banyak tu, maka tak okey. Okey? Jadi tak ada mood nak semayang dan sebagainya. Okey, pembentukan konsep kendiri. Macam mana sebenarnya kita terbentuk konsep kendiri ni? Jadi satu teori Carl Rogers dia menceritakan tentang konsep kendiri ni base kepada pemikiran manusia sahaja. Kalau bayangkan kita tak ada kitab Al-Quran, hadis, okey, ni dia punya base Konsep kendiri ni ialah terbentuknya konsep kendiri manusia tu ialah berdasarkan penilaian diri dia terhadap pandangan orang lain. Contoh tadilah. Kan? Kita tak ada perasaan apa-apa pun. Kau ni smart lah. Smart. Biasa je, aku biasa je. Jalan. Mula-mula tak wujud sangat biasa je. Rendah diri tiba. Datang, kau memang smart lah. Itu dah akan smart Jalan lagi. Datang Syarah, smart lah kau ni. Syarah kata aku smart. Memang aku smart lah. Maka jalan tu macam ni, dia jadi gini sikit. Smart kan? Esok terus je pakai baju lagi smart. Sebab dah rasa diri smart Rambut sentiasa potong setiap bulan sekali. Biasa potong rambut sebulan 2 kali. Mestikan smart Itu dia. Itu penilaian dia. Mula dia tak ada rasa dia smart tapi dia sebabkan ramai orang cakap dia smart, maka dia pun jadi janganlah bagi satu pujian yang palsu kepada manusia atau kawan kita. Kesian kan. Kau jangan bermain bahaya tau. Tiba-tiba dia tak, contoh menyanyi dia tak pandai nyanyi, kau cakap dia tak menyanyi. Jangan kau cakap ya Allah best ni kalau kau lawan ni dengan Kak Baham memang kalah Kak Baham. Terus dia esok dia menyanyi dekat. Ini yang berlaku di luar negara. Dia nak jaga anaknya, dia bagi motivasi anaknya. Tapi anak dia memang ke laut menyanyi. Masuk audition tu dah kena gelak. Memalukan hati-hati. Jadi itu sebenarnya janganlah puji penilaian terhadap diri. Ni yang tadi saya keluar bergaul.
Saya cantik. Saya cantik. Begitu makeup foundation tertebal yang boleh, maka saya cantik. Apa tu? Kening dan sebagainya. Maka kita rasa kita cantik, maka kita akan menunggu orang kata kita cantik. Sebulan kemudian masuk FBI. Tak ada lagi dengar orang kata aku cantik. Tapi aku sangat yakin yang aku cantik. Tapi baguslah, teruskan rasa begitu, tak apa. Tapi janganlah saya cantik, janganlah puji diri sendiri, tak apa. Teruskan supaya kamu beri keyakinan diri, insyaAllah. Okey. Yang sedih ni takut saya tak cantik, saya tak cantik. Itu besar juga ya. Okey. Okey, penilaian orang lain. Penilaian. Okey, penilaian orang lain maksudnya kita ambil episod penilaian orang lain tu. Maksudnya macam ni. Tadi penilaian diri terhadap pandangan orang lain. Ni penilaian orang lain. Ini kan, penilaian diri terhadap orang lain, pandangan orang. Penilaian diri terhadap pandangan orang lain. Okey, ambil yang ni penilaian orang lain. Okey, maksud macam ni. Dalam satu situasi tu dia tak ada ambil pun, cuma dia lama-lama dia makan diri dia, dia bawa ke dalam diri dia. Dia tak ambil sangat, cuma dia terbawa benda tu dalam diri dia. Contohnya kalau kita lihat mak dia cakap, kau ni sebagai dia pun kau memang bukan anak apa? Kau ni bukan anak yang baik, contohnya kan. Ataupun kau ni memang anak teruk lah. Dia cuba juga lawan, tapi macam mana kau akan ada sikit dalam diri dia. Dia lawan, dia akan rasa self-esteem dia akan low. Walaupun dia rasa, ya tak apalah aku buat ni kerana Allah kan, contohnya. Tapi dia ada makan diri dia sikit, penilaian orang lain. So benda tu pun membangun diri. Sebab itulah berhati-hati, walaupun kadang-kadang kita rasa alah tak apa, dia okey je, aku cakap panggil nama dia. Contoh panggil nama dia kambing kan. Kambing kan. Walaupun sebenarnya dia nampak gila hehehe. Tapi sebenarnya dia ambil Dia ambil. Kenapa saya cakap macam ni? Saya teringat ada satu situasi. Dia waktu dia orang dewasa, tengok situasi tu. Terus saya ni kenapa suku si dia? Dia kan dah ni kan. Memang belajar degree dulu, memang suka kacau macam tu. Sekarang ni dah kahwin dah kan. So apa yang saya nampak ialah dia tak, akhirnya dia tidak, bila dia kahwin dia tak nak dekat dah dengan kawan-kawan dia. Masa dia bujang dia jumpa-jumpa lagi, dah kahwin dia tak nak dekat. Sebab manusia ni dia ada pride dia, kita ada maruah kita kan. Kalau kita dah kahwin atau kita ada keluarga kita pergi mana-mana, orang masih lagi kacau kita dengan benda-benda yang leki-leki kan. Walaupun nampak dia bergurau masa bujang, macam ni okey, tak apa. Tapi bila dia sebagai ketua keluarga yang perlukan pride, kalau orang cakap tu dia dah tak boleh terima. So saya nampak dia tak nak datang dalam mana-mana program orang tu. Jadi hati-hati dengan gurauan. Cukuplah kalau saya elok jangan, saya elakkan. Sebab kita tak tahu apa kesan pada diri orang tu sehingga bila. Okey, ni yang Rogers punya teori. Okey, tetapi kita masuk elemen Islam. Yang Islam tak cukup dengan ni. Sebab kamu bina diri kamu ini saja ke ada lain tak? Ada lain tak? Tak? Selain pada ni kamu bina di penilaian diri kita ataupun kita punya pandangan diri kita selain pada 3 perkara ni. Bacaan tu maksudnya ini keseluruhan lah, tapi daripada luaran lah. So macam mana lagi yang kita bina? Apa lagi pandangan, apa lagi yang kita masukkan? Penilaian Tuhan. Jadi kalau untuk manusia saja inilah, ini dah habis cari dah ni manusia, dah cari dah. Inilah 3 perkara yang terbentuknya manusia. Tapi dalam Islam kita satu lagi, iaitu pandangan Allah. Kenapa saya kata macam tu? Ialah bila kita kaji balik, sebab orang tak faham orang Islam. Banyak orang luar dia kaji tentang psikologi Islam. Kenapa orang dah buruk-buruk ke Islam dah Islam ni buruk, teroris. Pasal lagi nak jadi Islam, kenapa? Kenapa nak jadi Islam? Kan pergi mana-mana orang Islam ni tak elok teroris. Kenapa kita masih lagi Islam? Yakin iman kita kepada Allah. Bila kita yakin tu betul, jadi pentingnya iman Bila kita ada iman pada Allah, kita yakin Allah tu Maha berkuasa dan Allah tu yang menjaga kita dan sebagainya, dan banyak lagi sebab Allah tu yang kita yakini, maka apa pada diri kita sekarang ni yang kita teguh kerana Allah SWT. Betul Contoh yang tadi, kalau mak tu kata, kau ni mana tak guna lah, sampai bila kau tak guna? Tapi dia boleh jadi anak kalau dia dah tak nampak Allah, dia tak ada keimanan, mungkin dia kata, ya aku tak guna. Okey, terjun sungai, laut. Dia tak guna. Kan sebab manusia ni secara fitrah ni memang mak ayah tu biarlah macam mak ayah. Kalau mak ayah tu dah tolak, memang macam boleh sedih. Macam ada saya tengok dalam YouTube, mak dia apa tu? Dyslexia tu lupa. Yang lupa tu. Yang lupa tu kan. Tak kenal dia, menangis je. Padahal dia dah besar kan.
Menunjukkan bahawa kalau mak tanpa tak kenal tu, belum lagi mak kau ni anak derhaka, pergi sana. Kita rasa bunuh diri dah kalau tak ada Allah. Tapi dengan keyakinan kita pada Allah, aku buat hidup kerana mak aku, kerana Allah, maka kita jadi anak yang baik. Kita baik tu, soleh tu berdasarkan pandangan Allah pada diri kita. Siapa lagi yang kita nak guna? Orang lain mungkin, kau ni memang teruk lah, mana yang tak baik betul, mak aku tak suka. Kita terus berkhidmat, jaga mak kan, pergi kerja, balik, bagi mak duit. Mak cakap kita anak tak okey lah, anak penyebab ni, penyebab tu kan. Mungkin kita tak tahu kan, lapangan kan nanti jumpalah macam-macam orang kat lapangan ni, jadi kaunselor, macam-macam ada. Jadi dengan ada pandangan Allah, maka kita berbentuk diri kita. Itu yang orang Islam ada. Tapi kalau tak ada, tu yang masalah. Contohnya tak ada, bila orang Islam bunuh diri tu, tak ada, dia tak letak Allah dalam diri dia. Sebab tu dalam Islam, bunuh diri ni satu benda yang tak ada sebab tu. Maksudnya, saya kaji kenapa dia Allah masuk neraka bunuh diri ni. Maksudnya, macam mana dia pun kan dah sedih. Dia punya menunjukkan bahawa kamu dah tak letak ada Allah tu maha berkuasa. Allah tu dah tak ada apa-apa dah untuk kamu. Tak ada, Allah tu tak ada apa-apa level pada diri kita. Maka tak ada pengharapan, maka kita bunuh diri. Maka siapalah kita sebagai hamba kalau dah tak letak Allah tu maha berkuasa. Maka itulah makam tu. Ini kita punya apa tu? Rasa kepentingan atas kata Islam Okey. Sumber pengetahuan diri. Ini tadilah kata Hamis tadi yang cakap membaca dan sebagainya. Ini sumber pengetahuan diri kita lah. Macam mana kita nak tahu tentang kita berhubung dengan manusia tu macam mana? Itu proses sosialisasi. Macam mana kita nak kenal orang, nak kenal budaya ni, kita berkawan. Macam mana kamu kenal kawan-kawan lain? Macam mana kamu menjadi, macam mana kamu ada karakter seorang mahasiswa sebab kamu bergaul dengan mahasiswa. Dulu masa saya belajar, kita dah sama je mahasiswa dengan orang kawan yang tak belajar, sekolah dah sama je. Tapi bila kita duduk bercakap dengan kawan kat kampung, dia memang ada lain sikit. Kita kena down sikit cerita. Jangan cerita yang macam kita cerita. Bukan apa, ada dari satu, bukanlah kata dia rendah, tidak. Tapi dari sudut pengetahuan itu sosialisasi. Kita berada di sini dan kita ada perbincangan kita dah peringkat lain. So dalam pelik kampung kena downkan sikit cerita. Cerita yang santai-santai. Tak ada cerita psikologi sosial yang saya belajar iaitu kita kena letak pandangan Allah letak ceramah ikut level-level yang tertentu Okey. Penilaian pantulan itu reaksi orang lain terhadap diri kita. Tu macam tadi. Okey, memaklum malas orang lain. Okey, Prof. Terima kasih, Prof. Okey, terima kasih, Prof. Sama-sama. Salam. Jadi jumpa Prof lagi minggu 9 Prof minggu 9 insya-Allah Okey, maklum malas orang lain. Okey, persepsi diri terhadap tingkah laku sendiri. Okey, contohnya kamu buat sesuatu, kamu study, tiba-tiba kamu jawab exam, kamu rasa tak berpandai, tapi result bagus. Okey juga aku ni, kayaknya aku ni taklah berapa, tak berpandai sangat. Sebab dalam 10 orang, dalam 20 orang, aku kategori nombor 15. Kayaknya ada 5 orang lagi yang tak okey pada aku. Okey lah tu. Kan? Betul lah. Persepsi kita tu. Sebenarnya kita bukan nombor lah. Itu yang bagus nombor tadi, bersyukur selalu. Mana tidak pun, daripada 20, 19 ada seorang lagi yang syukur. Jadi kita tak pernah kan yang last kan? Saya tak pernah yang last kan? Kalau yang last kan, tak apalah. Aku masa aku buat yang last ni, aku jadi last ke apa, banyak tanggungjawab aku untuk mak, adik-beradik aku pun banyak kerja. Maka tak apalah, redha je. Yang paling penting aku jadi orang yang baik di mata Allah SWT. Alhamdulillah. Okey juga. Okey. Ada fisiologikal kita. Badan kita, fisiologi kita. Okey tak badan kita? Itu antara pengetahuan yang kita akan dapat. Perbezaan persekitaran kita, keadaan kita absorb kan, macam kita berada kat universiti, kita akan absorb lah pengetahuan tertentu. Perbandingan sosial dengan individu lain, membandingkan kebolehan pendapat dan emosi yang dengan individu lain. Contohnya, kita mampu cakap, orang lain mungkin tak pandai mampu cakap. So punya aku ni jenis orang yang pandai bercakap ke depan Kadang-kadang kita tak tahu potensi kita tau. Mula-mula kita tak tahu tau. Sehingga kita masuk, punya ramai tak tahu benda ni. Aku tahu jugalah. Kita tahu yang kita tahu benda tu. Punya ramai tak tahu. Contohnya potong bawang. Masa ni tak tahu siswa tak tahu kan? Siswa pada potong bawang ke tak pergi program.
tengok tangan siapa yang potong bawang. Itu yang pandai masak. Dia biasanya kalau potong macam pinggang bawang tu, guna pisau tu macam tu. Tapi kalau dia guna tangan jari dia potong tu, tu dia biasa ke dapur. Orang tua katalah kan. Kan? Jadi nak tengok kat situ lah. Potong bawang nak test kan? Nak cari isteri. Kau jual potong bawang ni, nak masak tak lagi? Sambil tu jeling-jeling sikit. Nanti aku tak. Test. Tu bagi lelaki nak cari isteri pandai masak. Tapi saya tahu zaman sekarang ni lelaki dia tak kisah dia isteri pandai masak. Sebab dia pun boleh beli kat luar. Betul kan? Ataupun suami pandai masak. Suami jangan pandai masak sangat Sebab setakat ni memang banyak kes suami pandai masak, isteri langsung tak boleh masak. Sebab apa? Setiap kali isteri masak, kena komen. Akhirnya, abang masak sini, malah lah. Ingat tak tengok masak sangat. Sian lah, kau balik kerja kena masak Okey, perbandingan melalui memori kita. Okey, kita ada memori-memori dulu. Dulu aku tak berapa mahir. Sekarang aku dah boleh buat. Ingat balik So kita dah tahu apa yang ada pada kita. Lepas tu identiti sosial daripada keahlian kumpulan. Maksudnya kita masuk sosial tertentu. Lepas tu kita bergaul, so kita dah tahu dah kita ni keahlian kita, contohnya kita ni orang apa. Keahlian, contoh kita FBI FBI, so kita pelajar FBI, maka kita ada karakter kita lah macam mana. Kalau pelajar FUU, undang-undang, kita tahu dah karakter macam mana. Jangan berhujah dengan FUU kalah korang Okey, itu contohnya lah kita dah bagi tahu sosial dia begini. Lepas tu yang ke-10 iaitu berdasarkan sumber Al-Quran. So kita tahu Al-Quran tu baru kita tahu diri kita. Tadi tak tahu tadi nafsu akal macam mana, macam mana nak berhubung dengan orang lain, macam mana, semua ada pada Al-Quran dan hadis. Okey. Ada apa nak tanya setakat ni? Semua nanti untuk tengah hari dia. Kau kan ni? 12 Tarik nafas. Kena jaga juga jasad kita. Saya sebenarnya nak fokus. Tapi saya tak boleh. Jadi saya dah tarik nafas betul. Kenapa lah ngantuk iblis ni, tolonglah lari sikit ya Allah, ya Tuhan ya Allah. Kalau bidang kita sebenarnya kita ada satu lagi entiti lain. So saya nak buat definisi tentang entiti lain Sebenarnya kita pun ada entiti lain yang terlibat dengan pengetahuan kita, sosial kita kan, ataupun gaya tingkah laku kita. Itu iblis lah dengan syaitan. Syaitan tu manusia dan juga syaitan jin. Jin tu lah yang masalah kan. Okey, dia syaitan manusia kita tahu macam mana nak tahu manusia tu syaitan? Mengajak ke arah buruk, macam mana nak tahu dia ajak buruk tu? Apa kita buruk tu macam mana? Untuk korang mengaji Islam itu orang apa tanya? Salah macam ni nak tahu orang tu syaitan. Dia tak solat? Syaitan solat. Macam orang solat? Syaitan ni sifat dia ialah dia nak pastikan orang tu bergaduh, bersengketa. Sama lah dengan iblis lah kan. Bersengketa dan buat jahat. Dia buat jahat. Dia kalau buat jahat akan ada hati menyampah. Hati menyampah tu syaitan lain duduk kat dia. Yang kita tak sedar hati tengok dia buat tak elok tu, kita ingat tu dia buat macam tu. Syaitan aku berjaya masuk dia, tak suka. Sebab kita dah guna mata kan. Kan? So mengumpat. Mula-mula syaitan tak tahu, iblis tak tahu, jin tak tahu yang kamu terhasut. Iblis tak tahu yang kamu terhasut dengan bisikan dia. Tapi bakal kamu mengumpat. Kenapa betul? Tengok dia tu. Tak percaya, esoknya kamu jumpa balik dia buat benda tu lagi. Sebab iblis pergi kat dia. Lepas tu kita nampak dia buat lagi. Kan? Selagi kamu mengumpat, orang tu akan terus buat. Percaya? Tak percaya test. Kamu tak suka sesuatu perkara dekat kawan kamu tu kan? Nampak tak? Let go je. Dah lama dia tak buat. Tapi jangan cakap. Kalau kamu umpat je, cakap je dengan orang lain. Habislah. Dia datang. Kau buat. Kan? Dia tak tahu dia buat lah kan? Jadi, berhati-hatilah ketika mengumpat. Kalau tak nak benda tu, ulang lagi. Tak percaya, saya test untuk budak kecil. Sekarang betul budak kecil dia tak duduk diam. Ayah ke kau? Saya cepat kat sini.
Okay, saya tapi tak boleh ni. Mata ni kan iblis nampak pula, saya test saya. Ya Allah, memang suka sangat budak yang kalau tak ada diam ni. Buat kan? Lama-lama bila kita entertain dia, dah habis. Sampai sekarang saya okey dengan budak yang dan saya suka lagi. Saya suka budak itu. Kalau dia pecah tak apa lah. Benda tu benda dia buang. Okey. Next, teruskan. Kesannya dia tak nampak tadi baik. Dia memang baik. Kita dah sebab kita dah tak nampak benda yang buruk. Iblis pun kalau gagal. Sebab yang bisikkan hati kita tu, first yang bisikkan tak elok tu iblis banyak. Iblis kan. Kan? Datang sini, datang sini, datang sini, datang sini. Kadang-kadang benda tu buruk kat belakang. Buruk tu kat belakang Lepas tu kau tak tengok. Terus mana kau boleh tengok pula buruk tu kat belakang. Nampak. Kita nampak je. Kamu sekarang ada dashcam tak percaya lagi, kita akan berada di kamera kiri kanan. Kita akan nampak buruk kiri kanan depan belakang. Atas tak ada kan? Dalam apa Allah tak cakap atas bawah. Atas bawah tak ada. Sebab kita main letak kamera kat bawah. Susah kan? Kamera kat atas. Tak ada lah. Sebab sekitar buruk tu berada di depan, belakang, kiri kanan. Okey? Allah Maha Kuasa bagi tahu dah detail. Detail tau. Allah tak kata iblis datang di segenap tempat tak beritahu. Allah bagi tahu kiri, kanan, depan, belakang. Okey? Okey, kita terus. Boleh ya? Nafas. Okey, cakap iblis tu je. Harap iblis yang ada kat sini boleh pergi jangan yang ada. Ingat sini tak kenal, kalau tak tahu kau ada kat tepi-tepi ni Bagus sangat. Boleh ke Buddha cakap macam tu Kalau dia sini cakap risau juga kita ni cakap macam tu. Tapi tu antara yang itulah yang Islam ajar, itu musuh kita adalah iblis dan syaitan. Bukan manusia, bukan orang mukmin. Kita santuni orang mukmin kita insya-Allah. Okey, kawalan kendiri dan aturan kendiri. Berapa dah ni? Besar. Okey, kawalan kendiri ialah kemampuan mengawal diri daripada melakukan suatu tindakan dan aktiviti. Okey, itu saya tak nak teruskan. Kawalan boleh kawal diri. Aturan kendiri ialah kemahiran untuk mengurus pemikiran, perasaan dan tindakan bagi mencapai suatu tujuan. Okey, sekarang kita akan mengurus satu rahsia. Kawalan kendiri ialah kawal self-control. Tapi dalam sidang psikologi, sehingga sekarang dia tengah kaji how to untuk kawalan kendiri. Apa basic, apa fundamental kawalan kendiri. Dia pun tak jumpa. Yang dia pun jumpa aturan kendiri. Aturan kendiri contoh macam ni. Saya merokok. Macam mana saya nak atur diri saya supaya tak merokok? Okey, makan chewing gum. Tindakan kita ada ubah. Tapi macam mana nak kawal diri saya supaya saya tak akan ambil rokok dah? Kawalan kendiri dari dalam. So macam mana dari dalam tu nak Macam itu yang dia tak bincang, okey? Saya mana betul lah study. Macam mana? Tapi saya payah nak bangun pagi. Kan? Maka start pada ni saya susun jadual pukul habis syak saya mesti kena tutup lampu dan tidur. Jangan ada bercakap dengan siapa sebab saya akan tidur dan saya akan bangun 9 dalam pukul 4 pagi untuk tahajud. Dan saya akan terus bangun. Okey, contohnya lah kan, diatur diri, ada nampak tindakan fizikal. Tetapi kalau kawalan kendiri macam mana? Okey? Dari perspektif Islam, kawalan kendiri dan atur kendiri sangat berkait dengan konsep takwa. Takwa itu melihara dan mencegah diri daripada sebarang bahaya, keburukan dan kerosakan. Okey, ini adalah model yang saya buat. Saya cuba nak faham supaya faham. Okey, kita mula dengan knowledge ni. Kat mana kita tahu tentang nak kawal kendiri itu? Iaitu hadis Al-Quran. Kita akan dapat knowledge. Knowledge ni kena ada bila knowledge kita akan faith. Tapi faith tak cukup saja, dia kena dengan action. Contohnya kita beriman pada Allah. Memang kena beriman pada Allah. Dia saya beriman pada Allah. Buktinya saya solat, saya soleh, saya buat benda yang baik, saya berzakat saya baca Quran dan sebagainya. Dia benda tu tally dan baru akan wujudnya takwa. Okey? Dan takwa ini akan bentuk self-control. Self-control apa? Self-control sebenarnya akidah, iman. Akidah yang tak dibincangkan dalam bidang psikologi. Okey? Tapi dan ni self-regulation ni lebih kepada ibadah dan akhlak. Iaitu benda yang tindakan, buat. Okey? Ada yang mungkin baik tapi dia tak ada akidah. Dia baik, akhlak dia baik tapi dia tak berakidah. Jadi dia suka untuk kawal self-control dia ada masa tertentu. Ada masa yang runcing. Sebab tu saya agak bimbang sekarang ni. Kalau ikutkan pengetahuan yang ada, kita tengok, saya tak pelik lah. Saya paling bimbang bila tengok ramai ada orang sesat dan bunuh diri. Lepas ni dia tak ada. Kat sini tak ada. Itu bahagian akidah. Akidah tu
pegangan. Dia punya pegangan tu dah longgar. Dia tak percaya pada Allah ada kuasa, dia tak yakin. Sebenarnya dia yakin, tapi dia tak jumpa jalan keluar. Jalan keluar tu sebenarnya iaitu knowledge ni. Kat sini. Contoh kalau dia ada masalah rumah tangga suami pandai bagai-bagai. Dia tak tahu macam mana nak fikir. Nak berceraikan duit tak ada. Sebenarnya banyak jalan. Bercerai Allah bagi, pisang Allah bagi, cerai elok apa semua apa lagi. Tapi kadang-kadang keliling kita dok janganlah cerai. Tak boleh. Gegar insya-Allah. Bukan begitu Siangkan anak-anak siangkan anak-anak. Hanya dia makan diri semuanya sadar macam tu. Kita manusia kalau kamu di sini. Allah jadikan kita, Allah dah tak hadirkan Rasulullah SAW. Allah cakap apa? Rasul tu datang untuk bawa berita gembira. Kalau kamu tak gembira hidup kat dunia lagi, something wrong. Tak betul lagi. Kita kena bahagia di dunia lagi hingga kat kalau tak apalah, yalah saya menderita kat dunia, janji akhirat saya syurga. Cari dulu. Kenapa kamu tak gembira kat dunia tu? Something wrong. Antara semua okey tapi kamu tak bersyukur. Tu tandanya baiki balik ialah syukur. Semua okey, kaya raya dah semua tapi hati saya tak tenteram. Alhamdulillah tu. Cari. Baiki balik, istighfar banyak. Cari, taubat, cari apa-apa yang patut. Memang kita biasa kita akan gembira. Okey, kita akan gembira. Whatever pun. Kadang-kadang suami pandang barang pun dia gembira. Dia happy je. Lepas tu itu satu label makam. Dia ada makam kat sini. Makam takwa yang tinggi lah. Dia memang hebat. Walaupun sama okey je. Bagi dia yang pukul-pukul jasa tu dia okey je. Dan dia Allah, dia sentiasa buat apa yang Allah suruh. Dia taat pada suami dia kerana Allah, bukan kerana suami dia. Nanti kalau dia masuk syurga pun dia mungkin dia tak akan jumpa suami dia. Dia tahu dia akan jumpa Allah. Lepas tu dia akan taat je. Kalau suami dia pukul dia ke, dia okey je. Tapi sangat sikit lah. Allah tak buat macam, Allah tak zalim orang macam tu. Biasanya kita keluar lah. Cerai boleh Mama takut cerai. So dia lah konselor ni kan dia doktor tu cerai je. Kan tolonglah cari solution Kita bukan untuk itu Kalau pukul-pukul tu bukan cara. Okey. So bila dua ni ada dalam kontrol diri kita memang dua ni kena ada. So barulah kita boleh psychological well-being. Okey. Dekat sini yang saya baru baca lah itu. Contoh loss kat sini. Dalam saya konsep ada satu dia lost juga. Dia kata sampai sekarang dia tak jumpa. Dah 2020 bila sekolah tidak jumpa. Sebenarnya dia pun nak lari pada akidah tu. Kita ada, so kita dah ada penyiasat kat situ insyaAllah. Okey, persepsi memahami orang lain. Fizikal, percakapan, tingkah laku tu cara kita kenal orang. Betul kan? Kita saya kenal Sofian. Cara dia bercakap. Betul dia. Okey, Sofian orang yang semangat. Sentiasa berada di hadapan, dia besar hadapan, maka saya tahu dia bersedia sebagai leader, mungkin maksud menjadi leader, bersedia untuk itu antara kita pandang orang lah tapi belum tentu lagi tepat belum tentu tepat percakapan dia belum tentu fizikal badan. Okay, orang tu kurus tinggi. Kalau saya bidang personality, saya kaji personality sikit, ada orang kata kurus tinggi ni orang yang tegas pemilihan dia, kurus tinggi betul. Nampak je terus. Tapi saya ada prinsip saya. Mesti tinggi kan. Kalau dia bulat, cabi-cabi, dia bulat tu penyayang orang je. Macam nak buka dengan dia sayang orang dia. Dia bulat badan dia. Okey. Yang orang kata mata keluar ke depan sikit tu, macam saya tak ada keluar mata tu, memang sampai dia memang banyak duit dia boleh lari kat dia orang kata lah macam China duit banyak kat dia. Sebab setiap kali dia buat macam Mai pipi asal dia je dia boleh buat duit ni, asal dia je boleh buat duit. Jadi dia banyak dia macam Abdul Ramadan okey. Tingkah laku, kita boleh tengok tingkah laku, tengok orang ni macam mana, tapi perlu lari tepat non-verbal, ekspresi muka, gerak badan, pandangan mata. Okey, ada orang tu dia mata dia macam jeling, tapi dia kan menyampah ke orang, dia masa macam tu Masa saya dulu belajar macam kamu ni, saya kecil 90 macam kat saya sombong. Yalah macam ni tak sombong, dia kata kat sana tak ada senyum, perempuan tak ada senyum, saya tak senyum pula, macam ni aja. Dia tu senyum sikit nak kena balik dengan batu pun, jadi kita tak senyum lah kan. Senyum dengan kucing, dengan pokok. Betul cakap serius ni, dia macam tak betul lah. Nak senyum tak boleh senyum dengan kucing, pokok. Lepas tu tersenyum lah sekali, terus jatuh ke hati sesuai. Saya tak tahu, Siti kau ada senyum tak kat sini? Aku ada tersenyum. Sebab
Kita pusing kat koridor, nampak dia senyum, nampak dia tersenyum lah kan nak masuk kelas. Biasalah kita senyum. Tu pun terlepas satu senyuman, dah jatuh katil. Bahaya kat dapur dia. Masa tu cantik lagi lah. Okey? Tapi gemuk masa tu. Dia bersih, okey. Emosi melalui ekspresi muka. Memahami emosi melalui ekspresi muka adalah universal. Maksudnya hampir semua sama. Kita boleh tahu orang tu boring. Kita boleh tahu orang tu ngantuk. Betul kan? Kita boleh tahu orang tu apa? Marah. Tapi kalau orang kita beriman, kita tak tahu kita marah kan? Jangan ekspresi sangat. Iblis tahu lah tu. Dia tahu je tengok kita. Kalau contoh menyampah nampak kat siapa? Sofia. Tadi kita Sofia Sofia. Kau buat ni kan. Siapa tu buat? Kita tak tahu apa-apa. Ya Allah, Sofia buat macam tu pula. Memang menyampah lah. Kita berempat lagi Itu Sofia tu memang teruk. Macam tu. Saya ekspresi ni ada kisah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf pesan kepada dua orang yang sama jadi berada di penjara masa tu dengan dia. Orang tu dapat bebas. Lepas tu bila dia balik jumpa Nabi Yusuf untuk tafsir mimpi raja tu, lepas tu Nabi Yusuf pesan kat mereka supaya orang dua tu cakap kat raja dia nak keluar. Tapi masa perjalanan lepas keluar tu syaitan melupakan mereka. Jadi kat situ saya, rupanya syaitan ni memang ada kat kita. Kita cakap tu memang dia dengar. Dia tak suka kita boleh buat. Dia gerak. Anak-anak kecil kan, anak kita nanti kalau kamu anak, kami cakap jangan pun. Anak memang anak saya 4 orang. Jangan letak baju tu dalam bakul tu ya. Dia letak dalam bakul tu. Kata jangan tu dia akan letak. Jadi saya kata, adakah dia tak faham jangan ataupun dia memang iblis tu gerakkan tangan dia letak. Okey. So kena hati. So emosi ni marah, gembira, terkejut, takut, meluat, sedih adalah emosi yang dah dikaji memang sama seluruh dunia ya. Okey. Ni apa ni? Okey, nanti jadi konselor jangan buat macam tu ya. Lampunya ni klien cerita. Sebelum jumpa lagi. Bila nak habis. Ni ada ayat. Bila nak habis. Jangan ni dah faham dah. Bila nak habis. Bila habis ada. Ini apa? Takut. Stres takut gitu lah. Ni? Terkejut. Okey, kamu boleh tahu nanti ya. Okey, terus nanti merujuk kepada perbezaan diri dan corak pemikiran pasal tingkah laku Okey, kita boleh tengoklah ni corak ni. Kamu tahu kawan kamu macam ni, kamu kawan macam ni Personaliti terbentuk daripada faktor genetik dan faktor persekitaran. 20% genetik dan 80% persekitaran. Faktor persekitaran merupakan kajian yang bidang psikologi sosial. Betul kita ada genetik kita tak ubah ni. 80% berapa patut kita terbina daripada persekitaran kita Kalau mak tu jenis yang suka study belajar, fokus pada pendidikan, memang kita akan jadi macam tu lah Kalau mak tu sampel, jom bisnes, jom niaga, otak kita niaga okey ada tu kita berlawan arus juga dengan mak kita sebab mungkin watak kita tu memang bertentangan. Itu memang walaupun mak kita suruh kita study, kita pun tak minat. Itu memang ada kiraan watak Okey, nanti berdasarkan akhlak itu ni muslim, ada banyak watak nanti berdasarkan akhlak ni muslim, mukmin, kafir, munafik, fasik, musyrik, ibadur rahman. Ni nanti akhlak. Kenapa saya kata nanti akhlak ni? Sumber ada, Al-Quran ada. Allah ceritakan watak muslim tu macam mana Ada orang tu di muslim je, belum mukmin lagi. Betul ke? Berdasarkan dalam apa? Lepas tu dah ada Al-Quran kita carilah kan orang ahli agama kan. Cari bagaimana Allah satu kaum tu. Kaum apa? Dia masuk Islam betul. Dia cakap dia dah mukmin. Allah kata belum. Dia baru muslim lah Muslim baru. Jadi mukmin ni kena bukti Bukti kena ada amalan dan bukti lah. Kafir, munafik, fasik, musyrik berada dalam kamu kena study ni betul-betul. Yang setakat personality kain tak bersangkut tu biasa je kadang-kadang tak bersangkut lah, bersepah bilik lah kawan kamu setepi tu yang kamu tekankan tak apalah. Kalau dia jenis sepah-sepah tu lah kemas meja dia, takkan tak boleh
Sepah meja dia kenapa dia kemar-kemar dia tak kemar-kemar kan. Busuknya bilik kamu letak minyak wangi. Penyantu dia orang mukmin boleh? Baik kata boleh. Boleh tu lambat ya. Apa lagi? Kawan. Biasa tu kawan buat hal dekat college. Lelaki. Betul? Ambil makanan kita. Kita beli makanan stok, tiba je habis. Ada tak? Itu. Tak ada? Monyet bukan orang. Korang jangan monyet tu bukan dalam bracket. Itu monyet. Takutlah kan. Okey, baguslah. Itu bukan dalam bracket yang memang monyet. Maksud dia monyet tu yang ambil makanan. Bukan kawan-kawan yang ambil tidak Tengok masa kawan dengar dia suka. Kalau kawan dia Maggie bukan budak perempuan, lelaki saya borak-borak. Saya ambil Maggie kawan kan. Buka biskut, baru makan satu. 10 rata habis. Tak ada. Nak makan dah habis okey. Yang ada akhlak Itu akhlak Ibadur Rahman. Kerja akhlak ni Kerja akhlak ni, masya-Allah Orang buat buruk kat kita, cakap kita buruk, kita balai. Itu kaunselor lah amalan. Kalau macam mana kamu tak boleh sifat ni, macam mana kita nak jadi kaunselor? Okay, kaunselor tu dia sangat kena level yang boleh pergi ke arah ni lah. Jadi ini yang ke sini. Dia yang sini je, tapi dia tak ada dekat sini, dia tak ada lagi. Jadi kita nak level ni. Orang cakap buruk kita. Okey, selagi tak luak, tak kena luka, okey. Kalau dia musuh kita buat baik dia. Sebab sebenarnya kalau tahu satu psikologi, kalau orang buruk kat kita, cara nak patahkan dia memang balas baik. Saya punya pengalaman memang saya akan balas baik kalau orang buat buruk kat saya. Sebab akhirnya dia akan malu sama dengan kita. Kita nak yang tu, dia akan malu dengan kita. Tapi buat tu kan Allah lah kan. Kita buat, dia tahu dia buat kita macam-macam, kita yang akan baik. Walaupun kawan-kawan kita, kau ni kenapa kau baik dia kenapa kau macam-macam? Lah, orang tu dengar dia ada masalah, kita orang pertama tolong dia. Padahal dia dah buat kita dulu. Dahsyat walaupun dahsyat tolong dia. Kalau dia sakit, orang first pergi dulu. Memang orang tu akan down. Lepas tu dia mungkin akan jauh pada kehidupan kita. Kalau kita jaya pun dia tak akan ada apa-apa dah. Kalau tak, cemburu dia tu macam-macam benda lah dia buat kita kesian. Kita jangan pandang buruk kat dia, kita kesian kat dia. Sebab kita dah doa kan. Kau doa kan lepas mayat, ya Allah Tuhan, kau masukkan dah ibu bapa ayahku, diriku semua dalam syurga dan juga muslim-muslimat. Betul kan? Tiba-tiba je orang buat kau. Nanti kat titian suratul mustaqim nanti jumpalah aku. Macam tu pula. Tadi kata nak masuk syurga. Lepas tu dah jumpa kat titian suratul mustaqim. Jangan guna benda tu. Kamu cuba bayangkan titian suratul mustaqim. Duduk situ, Allah tunggu jap. Malaikat ada ni, susah. Tunggu jap ni, kau tak maafkan lagi orang ni masih. Okey, Allah tanya, kau nak maaf takkan dia? Kau rasa kau nak cakap apa depan Allah? Dia buat salah kat kau nak maaf ke tak? Kau nak cakap apa? Terkira-kira kat situ jangan depan Allah, malaikat macam ni pandang bijak korang, baik tak payah baik maafkan dia, terus masuk syurga tak payah maafkan semua orang insya-Allah. Sebenarnya cara nak maafkan ialah balas kita, dia buat buruk, balas baik. Okey, jadi bila lepas tu tak kacau kita dan tak kacau dia dah. Pedak lah. Ya Allah, aku dah hasut dah. Tak nak gaduh ke? Dia nak gaduh. Okey. Tingkat persatuan Allah tadi, nanti kamu ni biasa kamu akan baca lah mutmainah tu yang paling kita nak lah mutmainah amarah ni biasalah. Nafsu yang tidak ada tempat baik langsung dan jiwa dia memang jahat je nak buat. Tapi saya cuma tengah lihat lagi lah. Jahat tu dalam kafir lah, orang kafir mungkin dalam orang Muslim insyaAllah tak. Dia tak ada level ni. Akan ada kebaikan dalam diri dia. Paling tidak tinggi ni. Paling bagus ni. Mutmainah ni, nak tahu nafsu kamu mutmainah ialah kamu tenang dan kamu happy je. Itu kata kalau orang marah, Sofian kamu tak siap, kamu ni kenapa Sofian terus ya ke? Ya ke, saya teruk, aku maaf. Itu je. Dalam hati kita tahu kita dah buat yang terbaik. Itu je. Okey. Kamu tenang tu mutmainah. Jadi sentiasa tenangkan diri. Kalau berlaku apa-apa, tarik nafas. Apa saja keadaan Okey, atribusi. Boleh lagi sikit
Ini penting untuk kita. Ini teori teori tentang mengenali orang. Atribasi adalah proses menyimpulkan sebab-sebab kejadian atau tingkah laku Kita selalu melakukan atribasi walaupun biasanya tanpa kesedaran proses asal dan bahaya dalam kesimpulan. Kita selalu buat. Kita pandang teruk sangat macam ni. Lagi sekarang kita selalu buat media sosial. Kamu dulu kamu atribasi ke kawan-kamu keliling je. Sekarang ni Amber Heard pun kamu buat atribasi ni. Itu betul dia ni memang memang ni isteri laknat dunia akhirat ni lah. Bayangkan suami tak nak tengok mata lah. Suami tak nak tengok mata tu, ya Allah, dah laknat dunia akhirat lah. Macam itulah. Kamu punya atribasi dahsyat Itu yang berdasarkan Quran hadis punya atribasi laknat dunia akhirat Okey. Teori atribasi deskripsi tentang bagaimana seorang menerangkan tingkah laku sendiri dan juga tingkah laku orang lain. Okey. Kamu terangkan bagaimana watak kamu tu terbentuk dan watak orang lain tu terbentuk. Orang kaunselor penting. Itu orang kaunselor dia cari kan. Kenapa berlaku sebenarnya? Kenapa dia watak macam ni? Macam mana dia punya keluarga sebenarnya? Dia nak nombor berapa? Dia siapa? Abang, kakak kat atas? Dia belajar ke tak? Sekolah ke tak? Dia nak deskripsikan tentang itu. Okey, penyebab tingkah laku individu ada dua, atribasi dalaman dan atribasi luaran. Atribasi dalaman disebabkan sikap karakter atau personaliti individu itu sendiri, karakter kita, dan atribasi luaran disebabkan situasi lah. Kita tadi bincang pasal situasi kan, kenapa mungkin bila kita belajar you lain sikit karakter dan sebagainya. Atribasi yang mana dipilih akan memberikan persepsi berbeza. Kalau kamu tengok orang berdasarkan sikap tu, atas tu, dan orang lain pula dari sudut luaran, berbeza. Sebab tu lah, iya ke aku tengok dia macam tu? Tak, aku tahu aku dia macam ni. Taklah, memang sikap dia macam tu daripada dulu lagi aku kenal dia. Padahal baru 2 hari kenal daripada dulu lagi, baru 2 hari dia kenal. Dia baru dapat sikap dulu. Ramai manusia, ramai kita inilah dalam hubungan pasangan bahagia. Contohnya pasangan bahagia, kelakuan positif yang dia buat tu biasanya disebabkan atribasi dalaman. Dalaman dia okey, personality dia okey, maka dia akan atribasi dalaman lah penyebab dia. Dan kelakuan negatif, kalau dia buat kelakuan negatif, pasangan yang bahagia, suami isteri, kalau dia buat benda negatif, jawapannya ada faktor luaran. Kemungkinan orang ketiga. Macam itulah contoh orang ketiga lah. Dia bahagia, tapi kenapa ada macam benda yang pelik kan? Luaran Pasangan kurang bahagia, kelakuan positif tu disebabkan atribasi luaran. Dia sebenarnya hati dia tak bahagia pun. Tapi disebabkan faktor sokongan keluarga, jadi dia pun baiklah. Kelakuan negatif, atribusi dalaman. Jadi kalau dia buat benda negatif tu, kalau tak baik, memang betul lah sebab dari dalam dia dah tak okey, maka dia tak okey. So manusia selalu terdorong menggunakan atribusi dalaman. Okey, kenapa kamu belajar psikologi sosial hari ni? Sebabnya supaya kamu tak fokus satu saja. Kamu kena tengok dua-dua. Dan jangan tengok itu saja. Tengok ni. Dan biasanya kita akan tengok ni lah dulu, tanpa bincang pun pasal ni. Ini adalah karakter orang Malaysia. Suka sangat. Just look back. Itu rakyat Malaysia. Kebanyakan rakyat Malaysia. Saya cakap, dia cakap rakyat Malaysia bukan semua kebanyakan rakyat Malaysia macam tu. Jadi kita pun akan hidup macam tu lah. Jadi okay. Jadi kamu sebagai kaunselor tak boleh macam tu Okey, ada satu model dalam psikologi sosial namanya model kovariasi. Model kovariasi menyatakan untuk membuat atribasi, nak tahu sebab berlakunya penyebab tu, tingkah laku ialah membuat kita mengesan adanya atau tidak penyebab tingkah laku itu dan juga sama ada ia tingkah laku dilakukan atau tidak. So, nama model kovariasi menyatakan untuk membuat atribasi tentang tingkah laku seseorang, kita mengesan adanya atau tidak penyebab tingkah laku itu dan juga sama ada ia tingkah laku dilakukan atau tidak. Maksudnya kita kena kesan, betul tak dia buat begitu? Kenapa dia buat begitu dan apa sebab Dengan melihat kovariasi tingkah laku, kita dapat membuat tanggapan tentang penyebab tingkah laku individu. Okay, so kita kena buat kovariasi lah. Ini dia punya kovariasi tu, iaitu informasi dia ada 3. Informasi persetujuan, bagaimana individu lain bertindak terhadap stimulus. Contohnya kamu buat kelas kelas tengah hari. Okay. Macam mana? Student ramai datang tak tengah hari? Kalau kelas pagi, ramai tak datang. Petang, ramai tak datang. Ataupun majlis, program Okey. Informasi sifat tersendiri. Bagaimana pelakon bertindak terhadap stimulus? Tadi kita buat dulu. Lepas tu kita tengok bagaimana dia bertindak. Dan sama ada tingkah laku itu selalu berlaku. Contohnya kita buat dengan sekali je. Okey, sekali je buat pagi. Tak ramai datang. Tu kita buat kesimpulan. Memang pelajar IPI ni memang tak nak datang. Atau kita buat seorang. Kita nak test seorang tu. Dia memang selalu tak datang. Kita tengok waktu bila dia tak datang. Okay, kita test. Jangan buat test sekali. Dia kena banyak kali.
Kalau banyak kali tu memang sikap lah, sikap dia. Kalau dia sekali-sekali tu bukan sikap lah, mungkin faktor luaran lah, mungkin situasi dan sebagainya kan, mungkin keadaan dia ada sebab-sebab tertentu. Tapi tak semua information kita. Contohnya ada satu video yang cikgu marah budak tu datang lewat, yang cikgu tu rotan dia. Lepas tu lepas cikgu tu jumpa dia, hantar nenek dia ke apa, ke Surudah setiap pagi kan. Cikgu tu pun rasa bersalah. Kalau dia selalu datang setiap hari lewat, macam sikap dia. Tapi rupanya situasi dia tu menyebabkan dia datang lewat. So kena tengok, banyak benda kena tengok. Kaedah komparasi akan membuat atribasi dalaman sekiranya 1 dan 2 rendah tetapi tinggi. Okey. Biasanya kalau 1 dan 2 ni rendah, ini tinggi, kita biasanya akan buat atribasi dalaman. Maksudnya bila kita tengok individu tu bertindak terhadap stimulus dan bagaimana pelakon tu bertindak terhadap stimulus tu lain tu dia rendah, maksudnya buat datang kelas kan, dia datang rendah tu maksudnya ada masa datang tak, so kita akan tengok di dalaman lah. Tapi kalau dia tinggi, kalau dia contoh okey, akan membuat atribasi dalaman sekiranya 1 dan 2 rendah tetapi tinggi, konsisten dia tinggi. Okey, kalau konsisten dia tinggi macam saya tadi, kalau konsisten dia tinggi maksudnya dia setiap pagi dia datang lewat, rupanya dia memang sikap dalaman lah berkait dengan dalaman Tapi kalau dia akan membuat atribasi luar sekiranya ke semua jenis informasi yang tinggi. Tapi kalau semua ni tinggi, okey, maka dia akan tengok informasi atribasi luaran. Atribasi luar ni situasi lah. Okay, kalau dia kerak, konsisten, dia selalu buat tak datang macam sikap dia. Tapi kalau dia semua tinggi, maksudnya buat pagi pun tak datang, semua tak datang, maka kita kena tengok dari sudut luaran. Cari situ, kenapa dia tak datang? Pagi tak datang, dah selalu tak datang, dah konsisten. Kalau macam awal tu dia kejap datang pagi, kejap tak, itu mungkin sikap. Tapi kalau dia konsisten tak boleh datang, maka kita mungkin tengok situasi, ada satu benda yang tak kena pada dia. Faham tak? Boleh faham tak? Dengar hari ni berat juga, faham dia formula tu. Sekiranya informasi konsistensi rendah mungkin disebabkan oleh situasi di sekitar. Jadi bila rendah konsisten tu, itu biasalah kadang-kadang bukan semua informasi ada. Okay? Jadi tak semua informasi tu ada. Jadi sebagai kaunselor, kamu kena check betul-betul. Jadi kita takut kita tersalah interpretasi tentang orang tu. Lepas tu kita pun bagi jalur salah. Lagi malang, kita risau, kita cakap, bila kita dah set dia ni begini, cara kita memberi nasihat tapi cakap kita pun dah ada bias. So berhati-hati dengan bias. Okey, kesilapan kita selalu mengatakan tingkah laku orang berpadanan dengan persentinya sahaja. Okay. Oh, dia ni introvert, memang tak campur orang, jadi tak payah ajak dia lah pergi program contoh. Kita pun dah anggap dia introvert. Orang kata introvert tu tak bersosial kan, tak bersosial sangat. Dia ni extrovert. Dia suka cakap, Limas yang suka cakap, buat dia contohnya. Itu tak boleh, kita kena duduk betul-betul. Macam saya dalam kelas dulu, kalau kelas memang senyap je lah, duduk belakang tidur. Tapi bila berlaku ketidakadilan, maka dia akan pergi ke depan pula. Kadang cikgu dulu cakap, cikgu awak ni penyenyap ya, tapi bila cikgu cakap pula, sebab ketidakadilan, maka baru boleh bangun. Kalau semua adil je, dia tidur. Dia ada watak begitulah, ada watak tertentu. Okey, selalu tidak menghiraukan situasi. Maksudnya kita selalu macam abaikan situasi. Bila cuba menerangkan tingkah laku seorang, kita selalu fokus kepada individu itu kerana kita ada dan kerana ia ada dan kita nampak dia. Situasi semacam tidak wujud dan jika ada susah untuk dipahami dengan tepat. Maksudnya kita selalu tengok pada fokus pada tingkah laku dia je. Apa yang kita nampak kat situ je. Mungkin sikap pun kita tak faham. Kita tengok sikap je lah. Maksudnya sikap lah. Tengok sikap. Semasa membuat atribasi, kita ada poin permulaan dan kita tidak membuat penyelesaian yang cukup. Kita buat sesuatu tu kita tak berapa cukup. Kita terus je buat atribasi. Kita terus je, dia ni macam ni. Tak boleh. Seorang kaunselor kena lama nak menilai orang. Kena duduk, tengok. Dengar betul-betul. Takut ada leaking, dia tak cerita lagi. Kadang-kadang manusia ni dia tak cerita habis. Terutamanya orang Melayu, dia tak cerita habis kan. Amber Heard tak cerita habis ke? Bukan cakap cerita habis lain cerita kan? Ya ke? Tak baik, betul tau tentang Johnny Depp ni yang buat kan?
Kamu nak kisah Johnny Depp? Berapa tak? Wallahualam. Tapi baik je Johnny Depp kan? Logik tak orang lelaki baik ni? Minum arak tapi baik. Macam mana? Johnny Depp minum arak tapi baik, tak pukul perempuan. Cubalah aktivasi deskripsi kan watak Johnny Depp, cukup kena tengok watak. Kan dia cerita tentang situasi dia, kena buatlah assignment. Dia nyatakan analisis aktivasi Johnny Depp tentang kes Johnny Depp. Minum arak pakai besi sini, Jack Sparrow. Kenapa dia tak pukul Amber Heard tu? Kan orang putih suka pukul orang. Itu dah pergi ke mana tu Ini banyak lagi tau apa. Saya nak biar saya cepatkan okay. So, kena buat assignment tu patutnya Okay, pelaku sedang okay, ni tingkah laku genetik. Tingkah laku berubah kalau genetik tak berubah, introvert extrovert tak akan berubah. Boleh berubah sikap dibentuk oleh pengaruh persekitaran. Saya punya teori saya introvert extrovert tak berubah, tapi tak tahu lah yang teori-teori banyak terus nanti lain banyak. Kalau boleh kamu pegang satu lah, saya pegang yang saya tak berubah. Tapi kalau yang watak lain, model lain mungkin ada sikap berubah. Yang ini sikap dibentuk oleh pengaruh persekitaran. Akhlak tingkah laku diam boleh berubah. Munafik, fasik boleh berubah tak? Okay. So dekat sana lah. Stereotip, ni yang macam pasal stereotip. Okay, nak cakap pasal stereotip ni, so kena hati-hati lah Okay. So, macam tadi kita cakap pasal kes Amber Heard dan Johnny Depp contohnya. Kalau kita orang Islam kan, kita selalu fikir kadang-kadang munarak mesti jahat. Itu tadi kita baca tentang dua, kita kena cek sikap dan situasi. Tapi kita selalu kita buat tentang stereotip. Stereotip ada kepercayaan umum manusia tak ada suatu kumpulan manusia lain. Itu kita selalu buat. Kita kadang-kadang orang tak suka orang Islam. Kalau orang Muslim tu semua jahat. Tak kaji. Kafir tu siapa? Kafir tu bukan semua non-Muslim. Cari kita. Ada orang Islam ni pun dia teruan. Kau yang tak tisik. Jadi bukan cerita maksudnya kita nak nilai orang tak boleh cakap dia non-Muslim dia kita geng kafir. Check betul-betul Saya dah study sekata bukan. Jadi kafir ni semua non-Muslim tidak Kafir ni orang yang suka menentang. Perangai dia suka menentang. Yang tak menentang tu musyrik. Dia tak menyembah selain pada Allah je. Tapi dia hati dia baik. Okay. Dia baik, dia sangat menggunakan nilai kemanusiaan yang tinggi. Semua dia guna, semua cuma dia tak semama je. Dia tak tahu benda tu. Okay. Stereotip sebagai satu sikap menyatakan bahawa kesemuanya okay. Prasangka wujud. Okay. Bila kita ada buat stereotip, selalunya kita akan pergi ke prasangka dan biasanya akan cetuskan diskriminasi. Okay, ni jenis lah. Kita selalu buat stereotip dari sudut bangsa, jantina, laki perempuan. Selalunya yang kena belasah perempuan kan. Tengok kes Amber Heard. Johnny Depp yang hilang jari. Kan? Lepas tu stereotip agama. Ni. Hati-hati. Kita selalu je tentang dia agama lain, kita berfikir macam tu. Tak stereotip pendidikan. Sebab kita salah definisi kafir tu. Orang betul-betul hayati definisi kafir tu. Kafir tu bukan kafir yang non-Muslim semua Kafir tu dia ada pembahagian dia hati-hati Betul-betul pendidikan. Betul-betul kau belajar macam ni, berita. Kenapa dia belajar degree boleh bully orang pula? Selalu fikir orang degree takkan bully orang. Memang tipu. Dia sebenarnya sikap sebagainya. Okey, kesan stereotip. Masalah itu. Stereotip, kesan keburukan stereotip ni dia ada kebaikan dia. Kebaikan dia kita boleh, bila kita dah stereotip, contohnya kita tahu Chinese suka duit. Maka kita kalau bergaul dengan dia, janganlah nak adu duit dia sangat. Kita lebih kepada duduk dengan dia, kita nampak yang boleh bawa untung pada dia. Nak berhubung dengan Chinese kan macam tu. Contohnya nak edar surat sidik. Chinese tak nak tanda surat sidik kalau tak bagi duit RM5. RM5 dia isi. RM10 dia bagi duit. Kalau tak nak. Dia akan buat macam ni. Lepas tu saya belajar dengan dia. Bila dia datang dengan saya, sebab dia buat macam tu kan. Kita mesti dia tak nak. Okay, bila dia datang sebab macam ni. Tak ada masa. Saja je. Tapi kalau nak jadi ibadur rahman, buatlah. Terima Dan saja je. Sebabnya kadang-kadang dia tak nak kan. Rasa sedih. Dia tak apalah, saya tak nak duit. Kalau nak ada duit tak? Tak ada, tak nak buat. Okay.
Tadi je ajar. Okey, lepas tu supaya kamu kenal, bila kamu kenal kamu akan menyantuni. Contohnya kalau nanti kamu jadi kaunselor, datang orang agama lain ataupun bangsa lain, kamu kena sidik juga apa benda yang sensitivity dia. Okey, mengubah kepercayaan serta belajar tentang bagaimana diprasangka. Okey, contoh kamu prasangka orang, prasangka kawan kamu, contohnya apa ya? Contoh apa? Kita prasangka apa ke orang? Ha? Macam mana? Kita okey, cara dia kita kena duduk jadi macam ni. Macam mana kalau kita rasa kita dipulaukan? Kan, orang tak nak kawan dengan kita. Saya selalu cakap gini. Contoh, orang jaga orang sakit. Betul lah saya jaga orang sakit ni, dah lah kena angkat ni semua, pakai pempo, betul lah. Saya dah tak macam ni. Okey, dia ada dua je yang duduk. Antara jaga orang sakit ataupun kita sakit, mana yang nak? Jaga sakit ke? Saya jaga orang sakit. Sebab tu Abang dia jaga sakit. Kalau kita jadi orang sakit macam mana? Kita dengar orang cakap, betul lah jaga ni. Apa perasaan kita? Orang yang sakit tu dengar. Allah boleh bagi kan? Allah boleh tak bagi kita yang sakit? Ingat kalau kamu jaga orang sakit anti mak ayah, ingat antara kamu jaga mak ayah ataupun mak ayah jaga kamu sakit. Sebab jangan cakap kita kecil je mak ayah jaga. Kemungkinan kita besar pun kita boleh berlaku apa-apa kan. Mak ayah terpaksa dukung kamu makan pasal pampers. Masa tu memang perik. Pengalaman saya duduk dengan orang sakit ni, dia jadi matang. Kerana apa? Dia sentiasa sabar dengan orang cakap, letih lah. Ikut telinga ni dengar. Letih lah, dah lah. Aku tidak boleh jalan. Letih lah nanti aku angkat pampers ni. Cepatlah sikit. Jangan orang sakit kan. Dia tak mampu. Kalau dia nak buat sendiri, mana ada manusia tak nak buat? Semua kita nak buat sendiri. Tak ada kerja nak suruh orang tu angkat kaki kita. Kita nak angkat kaki kita sendiri kan. Tapi dia tak mampu. Jadi jangan keluarkan kata-kata. Selalu semua sabar je. Yang satu Iblis. Kata kita tadi, Iblis kalau kamu happy-happy datang, Iblis aku kata. Dia mula buat kira ni. Dia pergi dekat orang sakit tu. Jangan badan kau. Orang tu perketulan berat ataupun dia duduk kat badan orang yang sakit tu. Jangan main lah. Jin kan ada dia boleh buat macam tu kan. Okey, jadi duduklah. Okay. Mengurangkan bias kelompok terhadap kelompok luar. Okay? Maksudnya kalau kamu berasa prasangka dengan orang luar, contoh kelompok tertentu, contohnya kamu di mana? FBI tak suka FBI, tak apalah kita orang FBI tu. Kita tak suka FUU contohnya. Dah FUU cakap tu lebih. Dah lah rambut blong lah, apalah contohnya. Kurangkan ni dah tak belajar ilmu agama, tak menghayati yang tu. Sebab adalah bisikan Iblis, bukan kamu ya. Iblis yang bisik kepada kamu tak nak cakap macam tu. Kamu istighfar kan? Sama je. Semua dia tak belajar lagi. InsyaAllah nanti dia belajar, dia dah jadi lebih baik pada aku. Kurangkan, adakan persamaan. Banyakkan persamaan, insyaAllah okay? Kurang setan. Saya laju-laju je ya. Allah. Saya belajar psikologi sosial 14 minggu ni. Macam mana kan belajar 2 jam ni? 2 jam tambah. Ada apa soalan setakat ni? Untuk psikologi sosial. Tadi okey? Okey je. Sikit Okey, kawan tanya, pesantren kita terbentuk pada 20% dan 80% kesetaraan. Adakah 80% tu pertambahan pada 20% tu dia akan memudaratkan lagi? Okey, yang bestnya Maha Penyayangnya Allah ni 20% tu adalah personality yang tak pandangan saya tak membawa kepada dosa. Dia memang ada diri kita. Contohnya, saya bukan jenis orang yang partikular sangat. Contohnya macam ni, saya kalau pergi kedai, saya pergi kedai yang paling dekat dan senang. Tapi ada orang watak lain, saya akan pergi kedai yang paling murah. Walaupun seposen, harga kicap dia RM2 dua kedai dia. Dalam 1 kilometer RM2 seposen. Saya akan pergi kedai RM2 seposen. Kamu tak lupa dah tu watak semua jadi. Makan KFC. Tahu? Saya akan ambil A dan set B, C ambil je. Ada orang tu anak ada 5. A campur dia ada 2 ke 3 layar, campur dia
combine ni supaya seorang dapat satu ayam. Ada seorang tu ambil jauh, ada 5 set. Nampak Jangan kamu marah kawan kamu nanti beli barang, keluar dari kedai, check receipt contoh. Okey. Satu lagi watak penerangan. Contoh ada orang watak, bila dia mengajar, dia bercerita pada awal, faham tu pada awal. Kamu terpaksa nak dengar cerita dia tu, kamu akan dengar pendahuluan. Ada kawan tu kata, tak, aku nak dengar kesimpulan akhir, aku cerita ujung dia tu. Jadi, okey, nampak tak tu watak semua jadi. Baca buku, ada orang baca buku novel jangan pelik, dia baca kat hujung dulu, baru dia mula awal. Ada orang baca surat khabar tu, korang akan tunggu surat khabar tu, korang nak rutin dia baca berjam-jam sebab dia baca semua perkataan yang ada dalam surat khabar sampai habis. Ada orang tu sekejap je buka tajuk je. Okey, siap ni. Okey, jadi berhati-hati itu watak. Tapi 80% tu persekitaran. Okey juga, tetapi dia boleh menjurus kepada tadi kan, ada watak berubah dan tak berubah. Yang berubah tu yang kena hati-hati. Dia boleh bentuk kepada baik ataupun nilai buruk. Kalau baik, muslim lah dia. Tak muslim lah dia. Itu yang 80% tu. Itu yang nak faham InsyaAllah tak ada apa-apa. Jadi 20% tu kau kena raih. Lepas tu dalam Islam dia kata kalau orang tu tak ada apa-apa sangat, dia cakap let go je. Tolong-menolong tu lagi bagus. Okey, ada soalan lagi? Okey, tak ada. InsyaAllah kalau ada soalan boleh tanya saya, insyaAllah. Saya ada kat sini je. Okey, boleh jumpa yang tim lain, yang daripada jalan pusat lain. Nak jumpa saya dari masa je. Call, jumpa, nak jumpa kat bilik boleh, insyaAllah. Kalau saya ada kat sini lagi, Allah. So tak ada apa, terima kasih banyak. Tutup je sah. Ada yang boleh baca? Okey, kita tutup dengan tasbih kepada dan surah.